Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Salam Jumaat, selamat tengah hari. Okay. So hari ni topik kita adalah saya nak share tentang bagaimana saya start bisnes dulu dan sekarang. Pada awalnya macam mana saya start. So kita akan share cerita ni part by part lah, sikit-sikit. Nanti kalau sesiapa yang ada soalan nak tanya ke, mana tahu kod-kod anda semua ada yang buat bisnes tapi tak tahu cara yang betul ataupun track yang betul untuk bisnes kan. So mungkin dari segi pengalaman saya dapat bantu anda semua mengharungi perjalanan bisnes anda. Siapa tahu kan. Hai Alia, hai semua di TT dan Facebook. So FB dan TT, okay. Saya start dulu. Nama saya Anissa. Okay, saya menjalankan perniagaan Anissa Halamat, di mana Anissa Halamat adalah sebuah kedai runcit yang menyediakan 100% produk halal Muslim, okay, yang terdiri daripada produk runcit, barang kering, produk frozen, okay, produk makanan easy to eat, yang ready to eat pun ada, okay, dan juga kelengkapan diri. Semuanya memang 100% produk Muslim, okay. Yang mana dekat Titi boleh tap love. Belajar saya tap love, okay, di FB. Okay, boleh like, follow dan share live saya hari ini, okay. Okay, first kali nak beritahu siapa yang kenal diri saya. Zaman saya saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan SS17 Subang Jaya. Dilahirkan di Melaka, ya. Saya dilahirkan di Melaka tapi bersekolah di Subang Jaya sebab ayah dan mak saya bekerja di Subang Jaya. Kemudian dah habis sekolah tu saya masuk ke UiTM. Okay, saya start bisnes ni sewaktu saya umur 19 tahun, pada tahun 2004 lagi. Lama tak lama, 2004. Dan nak start bisnes tu bukannya tiba-tiba je kita start, tak. Sebenarnya 2004 tu, waktu tu saya dah masuk ke UiTM Perak, diploma, dan saya ambil jurusan dalam fashion design. Okay, fashion design. Dalam bidang fashion design, art dan design ni, kita ada banyak beli barang untuk aksesoris kan. Jadi dari situlah saya dan mak saya, dia terfikir kita beli banyak kan untuk collection, untuk setiap koleksi fashion design kita buat kan. So kita fikir, tak, why not kita jual je dekat kawan-kawan. Masa tu tak fikir pun nak all out business sebenarnya. Macam terfikir, tak apalah, beli lebih, so kita jual kat kawan-kawan je kan. So dari situlah titik permulaannya. Memang daripada awal, masa zaman saya sekolah, saya nampak betapa hard worknya, betapa kerja kerasnya ibu bapa kita dalam mencari rezeki. Sebab saya dulu bukan dilahirkan daripada keluarga yang berada. Okay, saya walaupun duduk Subang Jaya, tapi mak ayah saya memang sangat hard work, memang sangat kerja keras untuk mencari rezeki yang halal untuk anak-anak kami. Ada 2 orang adik-beradik saja. Dan masa kita orang dekat Subang Jaya tu, aunty saya duduk sekali dengan saya. Jadinya ayah dan mak saya ni mencari rezeki untuk anak-anak dan juga bayar sewa rumah. Dan masa tu sewa rumah dekat Subang Jaya mahal. Bagi mereka zaman tu memang mahal. Alright, zaman sekarang ni kita boleh mampu lagi untuk sara diri kita untuk duduk dekat rumah yang selesa kan. Tapi waktu tu sangat susah untuk mencari rezeki. Dan waktu tu mula-mula ayah saya, dia ada bayarkan insurans untuk kami sekeluarga. Tapi
pada satu tahap dia dah tak mampu nak bayar insurans tersebut. So dia memang stop, dan dari situlah detiknya dalam hati saya ni rasa betapa susah saya faham, betapa susahnya ayah saya kerja siang malam untuk mencari rezeki yang halal, bekerja dengan orang, bekerja siang malam tanpa henti, okey. Masa dengan family pun sangat sedikit masa dengan family sangat pack, dan kita orang jarang pergi holiday. Pergi holiday pun boleh dikirakan balik kampung je. Itulah dikira holiday kita orang, balik kampung, balik Melaka tu, jumpa nenek semua kan. Itu je lah holiday kita orang. So memang sangat bagi saya susah lah waktu dulu. Okay. Lepas tu dari situ saya tanam dalam diri saya kata saya tak nak keluarga saya berhadapan dengan masalah ni lagi, masalah duit kan. Saya tak nak keluarga saya berhadapan dengan masalah ini lagi. Jadinya saya tanam diri saya nak belajar betul-betul waktu tu, nak belajar betul-betul. Okay, saya minat bisnes, saya memang minat menjual, saya minat berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang. Saya suka mendengar apa yang orang punya feedback. Okay, saya sukalah. Okay, and then dekat dalam masa saya zaman diploma dekat UiTM Perak masa tu, saya ambil fashion design. Okay, saya menjual barang-barang accessories tu dekat kawan-kawan, fashion accessories waktu tu dekat kawan-kawan. Dan saya juga ada buat beberapa produk-produk lain. Maksudnya macam tudung, macam tu. Saya beli lebih, saya jual sikit kawan-kawan. Bukannya all out pun. Just suka-suka macam tu. Nak cari duit tepi, duit poket, duit makan je. Sebab saya tak nak susahkan ibu bapa saya dalam pembelajaran saya, nak cari duit semua bagai kan. Jadinya saya cuba untuk cari duit tepi untuk diri saya sendiri, untuk kegunaan saya sendiri. Kemudian day by day, after saya grad, masa nak masuk di degree tu, sebelum masuk degree tu, mak saya kata why not, sebab ada lebihan tau, barang-barang accessories, fashion accessories semua ada lebihan sikit. So kita nak buat apa ni? Saya tengah tunggu panggilan degree masa tu. So kita nak buat apa dengan barang-barang ni? Lepas tu mak saya kata jom kita cari pasar malam, nak kita try berniaga kat pasar malam pula. So mak ayah saya pun pergilah apply lesen dekat MPSJ Suruhanjaya kan. Dan apply lesen pasar malam. Alhamdulillah dah dapat. So kita orang start berniaga di Sunway. Waktu tu kita orang dah pindah ke Sunway, Bandar Sunway. Memang kawasan situ kawasan yang sangat padat dengan orang luar, orang asing Orang asing, bukan orang Melayu tau. Kat Sunway tu ramai orang asing. Tapi kat situ pasar malam dia, waktu yang mula-mula kita orang masuk tu, ya betul Alia, mak yang ajar. Sebab mak saya dengan saya memang sangat align. Memang sangat orang kata boleh masuk satu kepala. Macam tu. That's why sampai sekarang pun saya buat bisnes atas support mak saya. Kalau saya seorang, saya rasa saya tak boleh handle. Saya kena support daripada mak saya dan ayah saya. Ayah saya ni memang menurut je lah. Dia ikut je kata mak. Mak kata jom macam tu kan. Dia ikutkan je. Walaupun dia ada kerja, dia dah ada kerja masa tu. And then saya ikut mak saya pergi berniaga pasar malam. Di masa tu tapak dekat Bandar Sunway, dekat belakang rumah kita orang je. Ada satu tapak pasar malam. So kat situlah kita orang berniaga setiap hari Rabu malam, kalau tak silap saya. Rabu malam tu kita orang berniaga pasar malam. Buka kereta, buka bonet, buka kemah tu kan. Kemah tu pasang besi, papan semua, susun barang. Kalau berhujan berpanas petang kan, biasa pukul 5 sebab kita orang datang lepas asar pukul 4 lebih tu kita orang dah set up lah kat situ kan. So bila pukul 5 tu dah siap. Okay, pukul 5 tu masih panas lagi tau. Bila masih panas dan kita kena berhujan. Bila hujan kita letaklah canvas yang transparent tu, tutuplah sekeliling. Waktu tu saya berfashion sedikit sebab kita masuk fashion kan. Alia selalu teringin nak bisnes macam tu, macam seronok. Betul. Memang seronok Alia. Kita jumpa orang dari pelbagai jenis dan pelbagai kaum. Pelbagai level lah orang kata. Dia bukan satu level sahaja kan.
So ada yang orang yang ada customer yang tak mampu nak beli yang mahal, dia hanya ambil yang murah. Ada customer yang dia tak nak ambil yang murah, dia nak yang mahal-mahal sahaja. Ada pelbagai jenis customer. So ada yang customer yang dia nakkan cantik, dia tak kisah harga, dia nak cantik je. Waktu tu saya berfashion sedikit. Waktu zaman muda lah, belum kahwin kan, berfashion lah sikit, stylo-milo sikit. So pakai earrings kan, pakai turban macam tu, pakai earrings, ada rantai. Lepas tu apa yang saya pakai di diri saya, pada diri saya, orang tengok, orang nak. Apa je saya pakai waktu tu, waktu saya menjual, waktu saya berniaga, orang akan nak lah yang you pakai tu, ada tak? Nak yang you pakai, walaupun tudung yang saya pakai pun, nak lah tudung yang you pakai tu, ada tak? So saya kata, apa yang saya minat, rupanya orang lain pun minat juga ke? Ataupun dia tengok kita pandai menggayakan tu, so dia orang pun minat. Dari situ saya rasa macam, boleh ni, boleh buat bisnes ni. Macam tu. Mak saya pun kata, mak saya pun suka bila saya ada dekat situ, tolong dia promote. Mak saya memang pandai bab customer relation, dia pandai promote lah. Saya tak pandai sangat. Saya banyak belajar dengan mak saya lah. Wow, influencer. Ya, betul. Tiba-tiba kita jadi influencer kan. Betul, Alia. So, kabut sale. Kabut sale pun pernah juga kita orang masuk kabut sale dekat Shah Alam tu. Pernah. Alia teringin nak bisnes macam seronok. Mak Lang memang hebat orang. Betul. Mak Lang memang hebat. Betul. Mak Lang is mak saya lah. Dia terkenal dengan nama gelaran dia Mak Lang. Family saya panggil dia Mak Lang. Ramai orang panggil dia Mak Lang lah. Senang cerita kan. So dia memang beramah. Mak saya memang peramah. Jadi saya copycat benda tu pada mak saya. Tapi saya seorang yang introvert sikit. Pada awalnya saya memang introvert. Saya memang takut nak tegur orang. Orang ni boleh ke terima apa yang kita nak cakap ni? Kang kita salah cakap kang, orang tak suka pula. Jadi saya ada fikiran yang macam tu tau. Jadi bila mak saya kata tak apa, try je, cakap je. Kau tak cakap mana kau nak tahu. Kan? Apa masalah orang tu semua kau tak tahu. Cakap je. Diorang nak terima tak terima terpulang. Janji kita cakap. Janji jangan guriskan hati dia. Jaga perasaan dia. Cakap baik-baik lah kan. Macam tu. Kalau dia tak nak beli tak apa. Kita perkenalkan je. Kita ada ni, kita ada ni, kita ada ni. Tunjuklah produk-produk yang kita ada. Ini untuk apa, ni untuk apa, ni untuk apa. Kalau tanya dia, apa nak cari yang jenis macam ni? Suka yang jenis yang minimalis ke? Suka yang jenis yang suka pergi event-event ke? Aksesoris macam mana yang puan cari? Macam tu. Tanya dia kan. Macam dulu saya tak. Hai Faik. Terima kasih Faik. Hi Zack. Hi Jessie Tan. Hi. Okay, so like and follow Okay, so lepas tu bila berniaga pasar alam ni kita jumpa ramai orang. Memang sangat seronok walaupun berhujan berpanas semua kan. Jadi memang experience yang sangat best walaupun satu hari tu kita orang dapat satu hari tu kita orang dapat dalam paling maksimum kita orang pernah dapat dalam 2,000 lebih. Itu time tu tengah hot. Masa tu macam aksesoris si tengah in lah masa tu. Tapi kan dia ada musim dia sebenarnya. Dia ada kan bila start ada orang lain pun jual benda yang sama dan benda tu murah. So diorang main dengan harga. Tapi kami tak gentar lah sebab kami tahu kami ada speciality-nya kami sendiri. Kita tahu kita ada target kita sendiri. Okay, kita tahu apa kebaikan barang kita tu apa kan. So kita tak payah ambil tahu pasal orang lain. Okay, dia nak compete harga, nak main harga terpulang pada dia. Janji kita ikhlas dalam berniaga. Kita tunjukkan apa yang kita ada. Kan. Lepas tu paling sedikit pun satu malam tu 1,000 lah. 1,000. Sebab sewa tapak taklah mahal sangat kan. So saya rasa boleh pergi ni. So next step, mak saya ambil pula satu tapak lagi dekat Kelang. Hari Sabtu, kalau tak silap saya, hari Sabtu kita orang berniaga pasar malam dekat Kelang.
dekat dengan hospital Ampun Rahimah macam tu, dekat dengan area flat kat situlah, area situlah. Jadinya kita orang berniaga kat situ setiap hari Sabtu. Pun okey, alhamdulillah. Kat situ, kawasan tu ramai India dan ramai Melayu. Kawasan itu, kawasan Sunway ni, bandar Sunway ramai Cina, banyak orang luar sebab ada universiti apa itu, ada High kat City, ada universiti apa entah. Jadinya ramai orang luar lah kat situ kan, ramai student. Lepas tu dan Kelang pun okey, alhamdulillah. Dan kita try masuk pasar pagi pula. Sekarang ni kita dah 2 tempat dah pasar malam ni. Dah kira 2 cawangan lah kiranya, tapi hari lain-lain lah. Okey, lepas tu kita try masuk pasar pagi pula. Pasar pagi kita buat dekat Kelang juga, dekat dengan Balai Polis Kelang sampai Andalas. Andalas Kelang. Segi. Betul. Segi Universiti, betul. Lepas tu dekat pasar malam, pasar pagi Kelang pun walaupun crowd dia tak seperti pasar malam, tapi alhamdulillah ada orang. Alhamdulillah orang membeli juga. Alhamdulillah. And then lepas tu kita masuk Sejangkang pula. Sejangkang, so kita ada 4 tempat yang kita pergi pada tahun tu lah. Tahun tu 4 tempat. Dan saya dah pergi ke sama belajar ke degree Shah Alam. Saya masih tolong mak saya juga. Kalau saya ada masa, saya tolong mak saya ke pasar malam. Okay, kalau tak, sebab saya dah start kita dah start sewa rumah kat sana kan, dengan kawan-kawan semua kan, dekat Shah Alam. Lepas tu saya menjual lagi dekat UiTM Shah Alam, aksesoris ni semua, again in fashion design line. Saya bukan dalam business line. Saya tak belajar business line. Saya belajar dalam fashion line, fashion industry. Hai Wani. Saya dalam fashion industry, tapi saya minat business. Saya minat pilihan utama saya, pilihan paling atas sekali masa kita minta diploma, minta degree tu kan, adalah business ke accounting ke. Saya memang minat. Saya minat dengan numbers. Tapi tak dapat. Saya dapat last choice saya art design. Tapi alhamdulillah, benda tu sebenarnya ada kelebihan dia sebenarnya. Kita sendiri tak jangka sebenarnya. Dalam art design, kita belajar macam mana kita nak buat Photoshop, Illustrator, kita nak gunakan Adobe kan. Itu semua dalam art design. Hai Kayla Sensei. Okay, so bila saya dah habis degree tu, saya buat freelancer. Saya buat baju artis Adam AF waktu tu, untuk baju satu baju konsert dia, satu lagi baju kostum Wira Malam dia. Wira Malam dia saya buat 2 baju ni. Satu baju ni saya charge dalam lebih kurang 2,000 kot. Sebab kain yang digunakan untuk buat baju artis Adam AF ni sangat luar biasa. Wow, pandai. Wow, Puan Nisa pandai AI. Boleh tahu, tapi tak berapa mahir. Saya lebih kepada Photoshop. AI tu tahu buat, tapi saya tak mahir. Photoshop saya okey lah. Lepas tu saya buat baju Adam AF ni, kain baju dia ni daripada kulit yang buat kasut PVC tu kan. Yang tu bukan senang nak jahit baju tu nak potong, nak jahit, nak fitting, susah. Kita orang jumpa Adam AF 3-4 kali jugalah jumpa dia untuk fitting baju, sebab 2 baju kan. 3-4 kali jumpa untuk fitting dan juga design. Dia pilih design, kadang-kadang dia bagi idea. Memang seronok waktu tu dalam fashion line. Memang seronok. Tapi saya tak ke depan. Saya kat situ je. Sebab bukan, saya tak berapa minat into it lah bagi saya kan. So tapi saya boleh buat sebenarnya. Lepas tu and then saya buat menjual lagi. Saya jahit baju, tempahan baju, lepas tu saya jual dekat orang. Saya jual dekat mana waktu tu, Facebook dekat blog. Dulu saya buat blog saya, Karen Nisa Collection dulu. Saya post semua hasil kerja saya. Adalah kawan-kawan saya yang order, ada regular customer saya order juga. So memang saya buat baju office wear.
Saya lebih pada office wear waktu tu. Office wear, wedding, baju tunang. Saya pernah buat baju tunang couple ni. Dan saya ada buat baju suit untuk men's suit. Tapi yang tu saya outsource. Tapi saya memang order lah. Dan dari situ saya belajar berniaga. Dari situ kita dah nampak dah ke arah mana yang kita nak pergi sebenarnya. Dan saya dah habis degree kan, saya tak sambung. Saya cuba minta untuk menjadi pensyarah, tapi tak ada rezeki saya. Dan saya bekerja sebagai pattern maker di salah satu butik di KL. Dan berulang balik daripada masa tu saya duduk di Bangi dah kot. Masa tu saya dah duduk kat Bangi, ulang alik ke KL untuk bekerja. Saya merasalah berdikari bekerja jauh daripada family kan. Masa tu pasar malam tu dah kurang dah. Mak saya dah tak larat nak buat seorang semua nak buka meja semua kan. Jadi tak larat dah. Dia kata tak payahlah sebab saya pun dah nak kerja kan. Dia kata tak payahlah buat macam tu. Lepas tu dah kerja kat situ saya rasa tak lama. Lepas tu saya dapat offer bekerja di Bangi dekat dengan kawasan rumah under Mama Yaya, iaitu butik pakaian anak-anak, butik pakaian baby. Kat situ saya jadi manager kat situ. Saya manager dan saya juga sebagai PA pada bos saya. Bos saya tu Puan Tati, dia sangat humble, memang sangat baik. Dia ada 2 bisnes. Satu dia ada spa muslimah dekat Bangi juga. Dia juga butik baby Mama Yaya Zone. Dua-dua pun dia handle. Tapi bila manager yang dekat spa tu dah tak boleh nak handle, so Puan Tati ni nampak saya boleh bekerja, saya handle Mama Yaya tu seorang tau. Dengan Puan Tati lah of course. Tapi mostly dalam kedai saya yang uruskan. Order online semua tu saya uruskan. Jadinya bila dia minta saya take over spa pula. Saya tak pernah buat spa. Saya tak ada pengalaman pun buat bisnes spa sebenarnya. Bekerja dengan spa. Saya tak pernah ada. Jadinya saya kata, apa nak buat ni dengan spa ni kan? Dia kata, okay, jaga sales je. Buat marketing. Buatlah apa-apa yang boleh buat dekat spa ni kan. Jaga staff semua tu lah. Puan Nefertiti kat Siti. Dia bos saya. Dia sangat-sangat baik. Sangat best. Lepas tu saya rasa dalam 4 tahun kot saya kerja dengan dia. Alhamdulillah lah saya boleh manage dua-dua bisnes. Saya buat accounts juga untuk dua-dua bisnes tu. Simple accounting untuk kirakan sales semua tu kan. Saya buat accounting yang simple. Accounting masa tu tak ada basic sangat sebab kita in fashion line. Tapi belajar. Saya banyak belajar dengan dia sebab dia banyak pergi coaching, dia banyak pergi mentoring. So saya banyak belajar dengan dia. Dia pun banyak share dengan saya. Dia hantar kita pergi kursus itu, kursus ini. So sangat best sebenarnya. Then pada tahun 2013 saya berjumpa dengan suami saya. So kita orang berkahwin. Saya jumpa suami saya ni pun ada cerita dia sebenarnya. Kita orang bukan seorang yang kenal lama. Saya kenal suami saya daripada 2 pupu suami saya. Saudara dia adalah rakan kepada Puan Nefertiti, bos saya tu, Puan Tati, dan juga rakan pada saya jugalah. Sebab kita orang selalu hang out dekat spa dia. Dekat spa Puan Tati ni tadi. Sebab dia selalu buat usrah, dia ada buat facial treatment. So kita orang rapat lah waktu tu. Dan dia introducekan saya dengan suami saya. So Alhamdulillah kita orang berkahwin. Lepas berkahwin tu saya tak buat apa-apa. Saya pindah ke Kuala Selangor. Daripada Bangi saya duduk kat Kuala Selangor ni. Saya tak buat apa-apa. Saya tak ada buat freelance dah. Saya tak ada buat apa-apa. Dan saya boring. Saya tak boleh duduk diam. Tak ada buat apa-apa. Saya tak boleh. Saya boring. Bila time raya je saya buat cookies. Saya buat biskut raya. Itu je lah. Jual dekat saudara mara biskut raya. Hai Aunty Z. Aunty Z ni, Puan Fazila ni selalu beli kuih raya saya. Biskut Milo kita orang yang super legend tu. Itu pun daripada resepi mak saya. So saya daripada kecil memang banyak tolong mak saya lah. Anak mak kan. Sebab saya yang sulung, jadi saya banyak bantu mak saya.
Kemudian lepas dah habis dah kahwin tu semua, dah pindah Kuala Selangor, saya tak tahu nak buat apa. Saya cakap dengan suami saya nak kerja lah. Hai Tuan Munir, terima kasih join live saya di Facebook, di FB. Lepas tu saya saya siapa ni? MB Nanda. Saya cerita dulu ya. Okey, lepas tu sampai mana tadi? Okey. Dah masuk. Okey, saya kata kat suami saya nak kerja lah. Saya tak boleh lah duduk rumah tanpa buat apa-apa. Saya boring. Saya boring duduk kat rumah. Jadinya tengok TV, menghadap Netflix je. Masa tu bukan Netflix, tu iFlix kot kata silap saya. iFlix. Menghadap TV, cerita Korea je kan. Saya pun boring sebenarnya. Saya tak ada benda nak buat kan. Jadinya saya cakap husband kata kerjalah. Cubalah cari kerja kerajaan kat sini. Sebab saya cari area kat Kuala Selangor ni, area fashion macam tak ada sangat. Tak ada sangat waktu tu lah yang ada College in Pants. Saya minta sebagai pensyarah fashion di College in Pants, tapi tak berjaya sebab diorang nakkan sijil pengajar. Macam tu lah. Maksudnya saya kena sambung lagi 2 tahun macam tu untuk dapatkan sijil pengajar. So bila saya ada sijil tu baru boleh saya mengajar, jadi lecturer, macam tu. Dan saya tak jadilah. Kemudian saya duduk je dan try minta dekat majlis. Saya minta kat majlis. Alhamdulillah diterima. Waktu tu kemudian saya masuk ke jabatan undang-undang. Saya tak tahu menahu pasal undang-undang, tapi saya belajar. Saya sangat suka belajar. Lepas tu saya belajar undang-undang UUK 8, UUK ni. So macam mana nak buat compound, nak key in compound, semua nak kira cukai. Benda tu semua saya belajar. Dan bos saya waktu tu memang sangat-sangat memang dia tegas, tapi dia mengajar kita. Sangat banyak benda yang dia ajar lah. Sebab saya zero knowledge dalam bidang tu dan saya tak pernah kerja kerajaan. So sekarang ni saya dalam kerja kerajaan. Kemudian lepas dah kerja kerajaan ni kan, okey lah, 8 to 5 Isnin hingga Jumaat kan, lah dah leisure kan, still boring juga. Sabtu Ahad tak tahu nak buat apa. Best tak? Sabtu Ahad tak tahu nak buat apa. Betul. Hari cuti tu macam husband saya ni kadang-kadang Sabtu Ahad dia ada program sana, program sini kan. Kadang tu takkan kita nak ikut semua program-program dia. Program dia jumpa dengan kawan-kawan dia kan, yang kita tak kenal lah. Dia sometimes saya ikut lah. Kadang-kadang saya ikut yang mana dia jemput wife kan, saya ikut lah. Macam program Sultan ke apa ke, kita pergilah. Tapi kalau kebanyakannya program masjid-masjid, dia dengan jemaah lelaki, saya nak kawan dengan siapa? Saya tak ada kawan. Kat Kuala Selangor ni saya tak kenal sesiapa kecuali keluarga husband saya. Sebab keluarga husband saya banyak kat sini. Ramai kat sini. Jadinya saya rasa macam tak boleh ni, saya nak kena buat juga something. So apa saya buat? Saya buat bisnes saya balik. Whereby saya buat brooch, cotton brooch saya buat handmade. Saya buat handmade cotton brooch tu saya jual online. Saya jual dekat blog saya di Facebook, di WhatsApp. Masa tu dah ada WhatsApp group, semua tu dah ada dah. So saya jual dekat situ lah. Dan kita orang ada jual juga, kita orang pernah buka booth juga dekat masjid. Dekat depan masjid tu diorang buka jualan-jualan, banyaklah jualan-jualan. So kita orang buka ni, jual brooch. Jadinya dari situ saya tahu, fun ni, saya suka ni, meniaga-meniaga ni saya suka ni. Tapi husband saya pula, dia malu lah. Dia segan lah kan. Tapi mak saya dengan saya semua dah biasa. Jadi kita orang happy lah dapat meniaga kat luar semua kan. Masa tu mak saya dah duduk dengan saya sebab masa tu saya dah ada anak seorang. Pada tahun 2015 kot masa tu. 2015 anak saya dah umur setahun masa tu. Kita orang bawa je anak saya tu, meniaga je dekat tu. Tapi waktu tu bila ada event je lah kita orang pergi, tak selalu. So bila dah tak selalu tu, boring balik. Sampailah pada
tahun 2019. Awal 2019 tu ada makcik saya di Melaka, dia ada buka gudang produk IKS, produk Muslim, produk halal kan. Dia ada buat tu semua daripada ramai daripada usahawan luar yang hantar barang kat dia, dan dia buat vendor, semua bayaran vendor semua tu lah. So saya buat keputusan untuk join dengan dia. Saya nak jadi franchise dia. Okay, saya nak buka kedai tu dekat Kuala Selangor ni. So saya kata dia pun setuju. So saya carilah kedai. Saya cari kedai dekat Kuala Selangor ni, cari. Alhamdulillah dipermudahkan urusan saya. Dapat satu kedai tu, tapi dia terceruk ke dalam sikit. Which is kedai saya sekarang lah. So nego-nego dengan uncle tu. So setuju, kita orang sewa kat situ dan kita orang start lah bisnes kita orang. Walaupun kecil, tak banyak lagi barang produk Muslim waktu tu. Masa tu belum lagi start kempen BIMF, belum lagi. Selepas tu, masa bulan 8 ke bulan 9 lah masa tu. Bulan 6. Tahun yang sama 2019 tu kita orang buka bulan 5. So dalam bulan 6, bulan 8 kot, macam something like that. Time tu baru startnya viral tentang kempen BMF ni. Bila start je kempen BMF ni viral, kedai saya pun mencanak-canak sale dia. Sebab ramai sangat orang yang mencari produk-produk Muslim sebenarnya. Ramai sangat orang mencari produk-produk yang halal, produk Bumi Putra, dan diorang tak tahu mana nak cari. Diorang pun tak tahu sebenarnya kedai saya kat situ. Tapi saya keep on buat marketing dekat Facebook semua, FB kan. So saya keep on buat marketing. Masa tu Titi tak ada lagi kan. So keep on buat marketing, don't stop buat marketing. Promote yourself. You have to promote yourself. If you want others to see you. Itu yang motto yang saya pakai lah. You have to be outstanding if you want others to see you. Kena tunjukkan diri anda jika anda nak orang lihat anda. Macam tu. Lepas tu 2019 tu kami menerima masalah untuk dapatkan stok. Sebab kedai saya stok banyak habis. Dan saya ada masalah untuk dapatkan stok daripada HQ di Melaka. Gudang aunty saya tu di Melaka. Jadi susah diorang nak hantar stok tu kepada saya selalu. Sebab kita orang cepat habis stok. Jadinya saya buat keputusan, tak boleh lah macam ni. Saya kata, saya rasa saya nak buat sendirilah. So saya tarik diri daripada franchise tu. Saya bina sendiri, all out sendiri dengan nama saya sendiri, Anissa Halal Mart. Saya bina start hujung tahun 2019. Sampailah sekarang hujung tahun 2022. Alhamdulillah. So nak cerita ni daripada 2019 sampai 2022 ni bukan mudah untuk saya harungi benda ni tanpa mak saya. Mak saya banyak sacrifice, banyak bantu saya. Dia tolong jagakan anak-anak saya sewaktu saya bekerja. Saya masih bekerja dan tolong jaga anak saya sambil dia tengokkan kedai. Okay. Pada mulanya kita orang ada seorang je staff. Mula tak ada staff. Lepas tu dapat seorang staff. Lepas tu sila ganti staff. Lepas tu bila saya bermentorkan dengan Richworks, Datuk Wira, Alhamdulillah sales masa tu okay, dan saya dapat ambil 3 staff. Okay, 3 orang staff. Dan masa saya ada 3 orang staff ni, semua kerja-kerja yang saya buat, saya delegate dekat dia orang. Dan kerja saya semakin ringan. Saya boleh fokus kepada benda yang lebih besar untuk growkan lagi bisnes saya. Tapi dia ada pro and cons. Okay, sebab kalau kita ambil staff yang muda-muda ni, so dia kadang-kadang nak berhenti kerja sebab nak sama belajar. Ada yang mak tak bagi kerja, mak suruh kerja dengan family sendiri, something ada lah. So tak apa, saya akur dan saya terima semua alasan tu.
sebab itu lumrah kehidupan. People come and go. Tapi pengalaman you tak boleh dapat secara petik je tak boleh dapat. You kena sit down, you kena buat betul-betul, you kena menghayati, you kena put all the effort, put all your diri you sendiri kat dalam tu, baru you dapat pengalaman yang sangat berharga. Kalau you come and go, you takkan dapat pengalaman yang tip top. Kalau hari ni you kerja seminggu je, lepas tu you nak keluar dah, pengalaman apa je yang you all boleh dapat? Betul tak? Rasanya air liur je dapat kot. Air liur je dapat. Tapi pengalaman you tak akan dapat. Cepat betul boringnya. Betul. Lepas tu, saya memang tak boleh diam, Alia. Memang tak boleh duduk diam. Memang akan boring. Sebab tu bila sekarang ni saya ada kerja, saya ada business, dan saya tahu dah ada tuju saya nak apa, saya nak capai apa, that makes me lagi agresif, lagi nak cepat. Lagi nak cepat, nak buat. Lagi saya tak ada masa. Saya kena isi masa saya betul-betul. Saya kena buat jadual saya betul-betul. Sebab dulu banyak sangat masa. Sekarang ni dah tak ada masa. Anak dah 4 orang. Okay, taraf kita punya expenses ni makin lama makin tinggi. Makin ramai anak. Kadang-kadang ada yang makin banyak kereta, suka buat koleksi kereta kan. So semua tu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dari segi wang, dari segi masa, okay, dari segi komitmen kita. Jadinya kena bersedialah daripada sekarang, sebab ekonomi tahun depan amat tidak mudah. Terima kasih bagi siapa yang tap like dekat Titi tu. Silalah tap like lagi ya. Okey, lepas tu sekarang ni alhamdulillah saya ada seorang staff, dan alhamdulillah saya baru je dapat seorang lagi untuk jaga ni lah, general worker lah. So insyaAllah tahun depan saya akan saya dah ada dah journey saya, timeline saya kan, untuk buat apa tahun depan. Saya dah plan dah expo mana saya nak pergi, dan apa marketing method, strategi yang saya nak gunakan. Saya dah clear, saya dah jelas. Okay. Dan saya amat bersyukur saya ada mentor, Datuk Wira, Dr. Azizah Osman di Richworks, dan circle-circle rakan-rakan Spire saya di Richworks, Spire Richworks. Saya sangat-sangat bersyukur saya ada circle ni, sebab anda tak boleh down. Anda tak boleh frustrated. Saya share dulu. Boleh Papa Hedis. Papa Hedis boleh share. Waalaikumsalam. Lepas tu saya memang tak ada masa untuk down. Bila saya down je, bila saya sedih je kan, saya macam confused ke apa kan, saya ada masalah ke, saya akan share dengan circle-circle saya ni, kawan-kawan business saya ni, kawan-kawan yang sangat hebat-hebat daripada Spire Richworks ni kan. Diorang sangat bersemangat, diorang sangat caring kita, diorang sangat positif lah. Diorang sangat positif. Ya, tak sempat nak down Alia, betul. Sangat-sangat best dengan korang semua. Lepas tu semuanya energy sangat, betul. Sangat-sangat energetik. Kadang-kadang tu bila dalam, saya sebenarnya introvert, malu tau nak tegur orang, sebab tengok orang semua hebat lagi daripada kita. Kita rasa diri kita ni kerdil sangat, kecil sangat. Tapi kan sebenarnya kita tahu diorang dulu pun macam tu. Semua bisnes-bisnes yang berjaya kat luar tu, diorang bukannya berjaya sekelip mata. Diorang melalui fasa-fasa yang sama macam kita. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian kan. So macam itulah proses dia sebenarnya. Jadinya anda semua yang mana buat bisnes, don't give up, okay. Keep on fighting. Keep on fighting. So kita teruskan usaha kita, marketing kita jangan stop, strategi marketing kita kena jelas, siapa target market kita, apa kita punya magic numbers kita. Itu semua poin-poin penting untuk bisnes. Saya cerita tentang story saya yang lepas, tapi saya at the same time saya nak encourage.
Saya nak encourage kawan-kawan semua yang buat bisnes supaya tahu jalan yang betul dalam buat bisnes ni, kan. Hai, apa nama cikgu? Jilah Jil ni Cikgu Irfan. Cikgu anak saya ni. Kan, betul tak? Itulah. Nama kadang-kadang nama lain daripada ni, nama glamour macam saya lah, nama glamour Carol Nisa kan. Orang tak kenal sebab nama Carol Nisa saya tu, Carol tu adalah panggilan kawan-kawan saya yang panggil saya waktu sekolah. So waktu sekolah dulu, kita orang ada 2 orang nama sama, Carol Nisa. Jadinya bila panggil Nisa, dua-dua pandang. Jadinya confused. So kawan saya panggil saya Khairun, kadang saya tak dengar, kadang dia panggil Carol. Lepas tu saya dengar, pandang. Jadinya melekatlah terus nama Carol. Udahnya dia panggil lah, dia menyanyilah nama saya. Oh Carol. Itulah jadinya cerita nama saya Carol Nisa tu. Nisa is Nisa lah, still Nisa lah. Tapi kat rumah kalau keluarga dia panggil saya lain lah, dia panggil saya Hairun. Dia panggil Hairun. Kalau kawan-kawan ramai yang panggil Nisa lah. Memang saya pun selalu bahasakan diri saya Nisa. Senang orang nak ingat kan. Okay, so itulah sedikit cerita tentang diri saya. Setengah jam dah, 30 minit dah. Terima kasih kepada semua yang tap like, tap love. Terima kasih semua yang komen. Ada tak apa-apa yang kalau you all nak tanya je InsyaAllah saya jawab. Dalam bidang bisnes ke, bidang fashion ke, bidang lesen, nak minta lesen macam mana ke. Bidang apa-apalah. Apa-apa pun, insyaAllah kalau yang mana saya tahu, saya jawab. Okay. Itu adalah cerita sedikit tentang journey saya waktu saya mula berbisnes sewaktu saya habis diploma. Habis diploma, betul. Habis diploma buat pasar malam. Maksudnya saya bukan orang yang senang. Saya orang yang susah. Orang yang susah tapi berusaha untuk dapatkan apa yang kita nak. Bukan senang nak senang. Betul. Saya setuju dengan ayat tu, bukan senang nak senang. Jadinya tapi satulah saya pegang dulu saya tak ada mentor, saya tak ada orang ajar saya dalam bisnes. Tapi sekarang saya bermentorkan dengan Datuk Wira Dr. Aziz Osman di Richworks. Alhamdulillah saya di track yang betul, di landasan yang betul. Kalau dulu saya agak-agak, saya tak tahu, saya tak sure betul tak apa yang aku buat ni. Dan saya tak ada orang yang saya nak refer. Takkan saya nak refer dengan mak saya. Mak saya jenis old school. Jenis kalau marketing strategi old school punya dia tahulah. Tapi kalau yang sekarang punya latestnya, apa yang teknik yang kita nak guna, relevan lagi tak teknik tu sebenarnya. Jadi kita tak ada guide. So that's why kena ada mentor, kena ada guidance yang betul lah. Tak kisahlah anda bermentorkan sesiapa pun, tak kisah, janji ada mentor yang guide. So insyaAllah you can grow. Okay. So itu sedikit cerita tentang kisah saya dulu, macam mana saya start business. Waktu yang paling deep untuk saya, waktu yang ayah saya tak mampu nak bayar insurans untuk kami. Itu adalah itu adalah waktu, momen yang sangat struggle, yang sangat sedih buat saya. Di mana saya tak nak benda tu jadi pada anak-anak saya. Saya macam mana saya susah pun, InsyaAllah saya akan bagi yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadinya saya bekerja keras bukan untuk diri saya, tapi untuk masa depan anak-anak saya dan keluarga saya. Sebab saya tak sempat nak tunjukkan pada arwah ayah saya di mana beliau telah pergi ke rahmatullah pada 2020 2021 macam itulah. So saya tak nak mak saya rasa benda tu. Saya nak bahagiakan dia. Saya nak dia rasa hidup senang macam mana. Dan saya tak nak
Saya tak nak anak-anak saya rasa apa yang saya rasa. Jadi itu adalah big why, the main thing kenapa saya buat bisnes ni all out. Sebab ada orang tanya, ada orang cakap kat saya, dia kata, you kan dah kerja, dah kerja kerajaan, kenapa nak buat bisnes? Kan dah kerja senang, dah kerja kerajaan, tiap bulan gaji masuk, semua bonus semua ada. Banyak facilities yang dibagi kerajaan kan. Tapi saya cakap tak cukup. Saya memang tak cukup. Saya memang nak, dan itu bukannya minat saya, bukannya benda yang saya kejarkan. Dan kalau boleh, saya memang nak all out dalam bisnes saya. Saya nak tolong mak saya. Mak saya pun makin lama makin uzur, makin lama makin berumur kan, orang tua kita kan. Jadinya apa yang kita buat tu, kita buat dengan setulus hati kita, dengan ikhlas. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Itu journey saya daripada awal. Itu titik permulaan kenapa saya betul-betul nak buat bisnes. Dan saya tak boleh, saya jenis saya tak boleh duduk diam. Mesti nak je buat benda, apa-apa benda lah, mesti nak kena buat bisnes juga. Tapi first nampak Nisa macam anak orang kaya, anak datuk-datuk muka orang kaya. Saya ni sebenarnya saya darah campuran. Ayah saya daripada macam ni. Ayah saya punya mak adalah orang Singaporean Chinese, dan dia kahwin dengan arwah atuk saya, orang Melayu, dan dia pun ada darah, tak tahulah dia, sebab dia hidung dia mancung, dia memang handsome lah, arwah atuk saya memang handsome. Lepas tu dapatlah ayah saya yang muka macam Cina. Lepas tu mak saya pula, ayah kepada mak saya, datuk saya adalah daripada Pakistan. Okay, keluarga dia memang pure daripada Pakistan. Okay, dan kahwin dengan nenek saya yang belah mak saya ni, dia ada darah Cina-Cina sikit. So dia putih lah. So putih campur coklat, dia jadi kopi susu. Lebih kurang kopi susu. Jadi bila kopi susu dah campur dengan Chinese yang putih ni, so jadilah macam ni. Arab ke? Macam tu. Dapatlah saya, adik saya, macam tu lah. Samalah kita ni saya. Ya, betul Kak. Ya. Akak pun muka mix kan. Semua campur-campur. Darah semua campur-campur kan. Kalau nak tengok muka saya masa kecil, sebiji, muka anak saya nombor 2 tu sebiji ikut saya masa kecil. Muka dia muka mix. Saya kat sekolah, saya tadika dekat Melaka. Bila ambil gambar tadika tu kan, saya rasa muka saya seorang je muka lain daripada yang lain. Muka saya seorang je nampak muka macam dah lah cerah kan, putih. Lepas tu nampak kemas. Ke nampak orang bandar macam tu lah, nampak orang bandar. Muka yang lain semua gelap, kulit gelap sikit. Muka nampak macam orang kampung sikit. Saya je lain. Tadika di Melaka. Saya sempat tadika di Melaka sekejap. Lepas tu saya sambung tadika dekat USJ, Subanjaya. Atuk akak Pakistan pure. Oh, okay. Patutlah muka mix je. Kan. Siapa yang muka-muka mix ni, dia generasi dia tu cantik-cantik lah. Tapi tak semestinya sebenarnya. Sebab anak Puan Nefertiti, anak bos saya, ada seorang anak dia tu, anak sulung dia ke? Anak sulung ke nombor 2 dia, yang perempuan tu, mata dia coklat. Sangat coklat cair. Saya sangat geram tengok mata dia. Saya macam nak ambil mata saya, boleh tak? Macam tu. Mata dia sangat cantik. Walaupun mak ayah dia biasa-biasa. Mak ayah dia biasa, tapi saya tak pasti dia orang ada mix ke tak. Tapi adik-beradik dia yang lain semua tak ada mata coklat macam tu. Dia seorang je ada mata coklat macam tu. Macam orang kata macam kenan macam tu kan. Tapi tak tahu lah, Allah bagi rezeki dia macam tu kan. Macam tu lah. Macam anak saya yang last ni, yang nombor 4 ni, masa lahir kening dia tak nampak. Sebab dia sangat perang, brown. Kulit dia putih, lepas tu brown. Satu tips yang saya nak bagi waktu saya pregnant. Ini cerita pasal pregnant pula Waktu saya pregnant, bagi siapa-siapa ibu yang mengandung ataupun plan untuk mengandung,
Dulu saya minum susu alpha lipid daripada Laczo. Alpha lipid, susu kolesterol lembu, itu sangat-sangat bagus. Waktu saya pregnant, saya mesti minum tanpa skip lah. Mesti akan minum setiap hari waktu saya pregnant sampai saya deliver, sampai saya bersalin. Saya akan minum susu tu sebab susu tu saya tak tahu dia bagi anak kita putih ke, kalsium ke. Dia kalsium, yes. Putih tu saya tak pasti, tapi ada testimoni yang katakan anak dia tu sejak dia minum alpha lipid tu, anak dia yang lahir tu kulit dia cerah. Dia berbeza daripada anak-anak dia yang lain. Anak-anak dia yang lain semua kulit brown, tapi anak dia yang minum susu alpha lipid ni kulit cerah, kulit putih. Bukan cerah lah, putih. Walaupun mak ayah dia taklah putih. Macam tu. Anak kita semua comel-comel. Betul Kak. Saya sejuk sebenarnya. Sebab saya pakai shawl ni. Betul-betul. Pakistan pure kan? Betul. Yang mana ada mix-mix tu memang cantik-cantik. Tapi kadang-kadang tak ada mix pun. Lawa je. Betul. Lawa je. Tapi tengok pada apa yang you all pakai lah. Produk apa, suplemen apa yang you all makan. Saya macam-macam suplemen saya dah makan dulu. Macam suplemen dah. Okay. So itu adalah anugerah. Betul. Betul Kak Siti. Anugerah Allah. Jadinya setiap manusia yang dijadikan ni semua ada kecantikan luar dan dalam masing-masing. Jadinya kita tak boleh nak judge orang tu cantik ke tak cantik ke, orang tu macam puteri kayangan ke tak ke kan. Betul, anugerah Allah, alhamdulillah. Betul Kak Jilah. Jadinya kita sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi kita. Kan. So itulah cerita. Terima kasihlah semua sudi dengan cerita saya. Daripada first macam mana saya buat bisnes sampailah sekarang ni apa. So sekarang you all dah tahu kenapa saya buat bisnes ni, kenapa saya all out dengan bisnes ni. First kali adalah sebab big why saya adalah sebab keluarga saya. Second is sebab minat saya dalam bisnes. Third adalah saya nak bantu rakan-rakan orang Melayu kita. Saya nak bantu usahawan-usahawan Muslim kita. Sebab supaya saya dapat pahala, saya nak kerjakan pahala. Supaya saya dapat pahala yang saya boleh bawa. Saya bantu untuk promote, saya bantu untuk siapa-siapa yang menonton live saya yang ada produk produk Muslim, boleh je contact saya untuk letak di kedai saya. Saya mencari produk-produk Muslim untuk letak di kedai saya sebab ramai sangat orang yang masih lagi menyokong BMF, Buy Muslim First. Okay, since walaupun saya pun sebenarnya saya dah tak shopping dah dekat pasar raya lain. Saya shopping kat kedai saya je. Sebab semua dah tersedia. Nak ayam ada, nak daging ada, nak ikan ada, nak sotong ada, nak udang ada. Tapi semua frozen lah. Lepas tu nak apa? Rempah-rempah ada, beras ada, tepung ada, gula ada, telur ada. Semua benda lah ada. Complete. Sayur je lah tak ada. Sayur je lah beli kat pasar malam tu. Dengan orang Melayu. Kan? Betul tak? Siapa nak sokong kita kalau bukan kita? Siapa akan bantu kita kalau bukan kita? Orang Melayu ni kan, umat Islam ni kan. So saya, itu niat saya lah dalam bisnes. Setiap apa yang kita nak buat, kita kena ada niat. Niat tu yang drive kita ke mana kita nak pergi. Kita ikhlas ke tak ikhlas ke, itu terpulang pada kita. Betul tak? Okay, so kita dah pukul 1.18. Anda semua okay ke ni dengan saya live? Saya tak, di TT ni saya baru kali kedua kot saya live di TT. Tapi saya try. Kita tak pernah try, kita kena try. Sebab ini trending sekarang. Orang lebih banyak ke TT dan Facebook pun, FB pun
ada follower dia sendiri, ada orang yang masih minat lagi dengan Okey, kadang-kadang dekat Titi ni kadang dia tak boleh sebut-sebut tu. Jadi macam agak sukar sikit saya yang tak biasa ni kan. Okey. Itulah cerita dia. Saya tengah baca komen-komen you all sekarang ni. Okey, ada lagi tak? Okey. Alright. So, siapa-siapa yang nak datang ke Anisa Halamat di kedai saya yang menyediakan 100% produk halal Muslim, okey, yang terdiri daripada produk frozen, barang kering, apa lagi, kelengkapan diri, even hamper pun kita buat hamper dog gift, tapi dia daripada produk Muslim lah. Hamper daripada produk Muslim, dog gift daripada produk Muslim, semuanya kita buat. Siapa-siapa nak servis tu boleh je PM kita ataupun WhatsApp Nisa. Siapa ada nombor Nisa boleh WhatsApp Nisa. Okey, Kak Siti kata, macam mana Nisa bahagikan masa untuk bisnes dan family dan kerja? Okey, Nisa bahagikan masa okey macam ni. Nisa masih bekerja 8 to 5 Nisa bekerja. Nah, time kerja kita buat urusan kerja, time rehat kita buat urusan bisnes. Ada juga time rehat saya uruskan anak tuition, anak balik sekolah, semua tu rutin biasa. Cuma waktu saya dengan family adalah waktu malam. Waktu malam saya dengan anak-anak, okey. Kalau anak-anak boring nak makan kat rumah, so jom bawa dia orang pergi makan dekat luar. Okey, spend time dengan anak-anak. Lepas tu kalau ada rezeki, ada duit lebih, nak pergi bercuti, Sabtu Ahad. Ambil waktu Sabtu Ahad tu, taklah setiap bulan tu kita pergi bercuti, tak. Kadang 2 bulan sekali. Tengoklah, depends pada kita punya planning lah kan. Dan juga kewangan kita. Nak pergi bercuti bukan boleh tangan kosong je pergi bercuti, betul tak? Kena ada duit poket kan. Anak dia tahu Umi nak itu, Umi nak ini, Umi nak itu, nak pergi situ, nak pergi sini. Jadinya kena ada standby. Tak ada standby ni susah nak cakap. Balik kampung je lah kita. Jimat. Alright. So macam tu lah saya bagi masa Sabtu Ahad tu dengan family. Okay, waktu habis bekerja, setiap hari selepas habis bekerja, daripada pukul 6 sampai pukul 8 malam tu saya berada di kedai setiap hari. Saya buatkan urusan kedai, urusan bisnes saya. Saya handle staff, saya tanya staff. Okay, mak saya akan run dekat kedai waktu saya tak ada. Maksudnya waktu saya bekerja dekat office, dekat kedai mak saya ada. Apa-apa hal dia boleh je contact saya. Apa-apa hal masalah boleh je contact saya, dan saya akan selesaikan waktu saya berada di kedai. Hari Sabtu Ahad kebanyakannya kadang-kadang kita keluar untuk cari stok, untuk ambil stok. Kadang-kadang stok ni supplier tak hantar sendiri. So kita yang kena pergi ambil. So kita ambil hari Sabtu, saya ambil masa untuk ambil stok. Kadang kita kena buat jadual lah. Ambil stok seminggu sekali pergi hari Sabtu. Kadang hari Sabtu pun kadang ada kelas Dr. Wira, Richworks. Kadang tu pun tak selalu, sebulan sekali. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Depends. Tapi setiap malam kita ada jadual. Setiap hari lah, katakan setiap hari tu kita ada jadual dia. Kadang-kadang kita ada mentoring. Macam semalam kita ada mentoring pukul 9 malam sampai pukul 11 malam. Kita ada mentoring dengan Richworks setiap minggu. So kita bahagikan masa. Macam tu lah saya bahagikan masa. Ya, betul tu. Tudung pun ada. Betul, tudung ada. Apa lagi? Handbag pun dah tak ada. Minuman ada, jamu-jamu ada, makanan kucing ada habis. Power cat pun ada kat kedai saya tu. Semua ada lah sebenarnya. Banyak benda ada kat kedai saya. Sampai saya pun rasa macam, mat ke lagi nak tambah barang ni? Akan datang. Ni saya ambil kesempatan ni untuk share dengan you all semua. Akan datang, kita akan ada bawa masuk minggu depan akan masuk ice cream popsicle daripada Ainur. Produk Muslim, popsicle Ainur. Kalau siapa yang familiar dengan ice cream Ainur, dia based di Shah Alam. InsyaAllah akan masuk ke Anisa Halamat minggu depan, InsyaAllah.
So datang kat Anissa Alamat, bawa anak-anak, bawa family, bawa girlfriend, boyfriend, tunang, husband, wife, kan, bawalah semua. Satu kampung nak bawa-bawa lah datang. Satu lagi, kita ada charity. Kita ada juga buat jualan di madrasah, di sekolah-sekolah pondok area Kuala Selangor ni. Kalau saya tak ada apa-apa jadual pada hari Sabtu pagi tu, kita orang akan pergi ke pondok-pondok ni untuk buat jualan. Sebab diorang kadang-kadang tak ada transport untuk datang ke kedai saya, tapi diorang nakkan produk Muslim. Jadinya kita orang ambil inisiatif, kita orang bawa produk-produk Muslim kami ni ke pondok diorang, ke sekolah pondok diorang. So diorang senang lah untuk membeli kat situ kan. Senang. So diorang tak payah nak keluar rumah. Order je sampai. COD pun boleh. So siapa yang nak buat program, kita selalu buat program dengan Dr. Zul, dengan YB Idris pun ada, dengan majlis, ahli majlis pun ada, dengan Sultan pun ada. Siapa lagi yang big VIP? Tengku Zafra pun ada. Kita buat juga hamper dia. Jadinya banyak projek yang kita telah buat. Okay, banyak projek yang kami telah berkolaborasi. Jadinya anda tak perlu risau, tak perlu ragu. Kita ada expertise itu, and you can trust us. Okay, you can trust us. Alright, so sebab saya akan mempromote produk-produk yang ada di kedai saya, produk-produk Muslim yang ada di kedai saya. So siapa-siapa yang usahawan produk Muslim, jangan tunggu lama-lama. Dapatkan kontak nama kami dan terus kontak kami untuk masuk produk anda di kedai kami. Sebab kami ada syarat-syarat vendor. So baca dulu syarat-syarat dia. Kalau setuju, boleh je letak barang kat kedai kami. Right? Hai Chicken Jamal. Terima kasih menonton. Tadi kita dah cerita dah panjang lebar tentang kita punya story. Story saya, macam mana saya start business. Kenapa? Apa big why saya buat business? Apa strategi yang kita nak gunakan dalam business? Apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat. Jangan buat. Jangan hard sell. Dari segi pengalaman saya yang saya baru-baru belajar ni, sebenarnya memang kita tak boleh hard sell. Kita kena bring awareness tentang masalah orang. Apa masalah orang tu sebenarnya? Apa yang dia nak? So kita cuba selesaikan masalah dia. Kita bantu selesaikan masalah dia. Itu sebenarnya lebih bagus dalam strategi marketing kita lah. Okay. Sebenarnya saya rasa saya banyak tips yang saya bagi ni. Kalau you all ambil, take note, insyaAllah boleh gunakan tips-tips yang saya gunakan. Halo baru masuk terbaik. Itulah. Hai Kak Safwa Sulong. Jadinya baru masuk kan, kita dah live daripada 12.30 tadi sampai dah 1.30 dah ni. Sejam dah you all dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana sokong saya, sokong Anissa Alamat, sokong produk Muslim. Terima kasih banyak. Teruskan menyokong produk Muslim, teruskan menyokong BMF. Kalau bukan kita, siapa lagi nak sokong? Betul tak? Saya bukan racist Saya bukan racist. Kawan-kawan saya ramai daripada Chinese. Kawan baik saya di majlis pun Indian. Okay, saya bukan racist, tapi saya nak bantu umat Islam kita. Saya nak bantu ekonomi umat Islam kita supaya orang-orang Melayu kita ni dapat buat bisnes macam mana Chinese buat bisnes. Macam mana orang-orang Cina ni buat bisnes boleh maju. Macam itulah saya nak orang Melayu ni naik. Macam tu. Itu niat saya sebenarnya. Bila kita tubuhkan Anissa Alamat, saya terus pasang niat tu. Niat saya nak bantu orang Islam. Okay, saya fokus pada produk Muslim saja. Saya tak nak ambil produk yang halal, tapi founder, CEO, orang-orang atas itu bukan Muslim. Faham ke faham apa yang saya cakap? Jadinya saya nak bantu orang yang atas-atas. So founder dia tu sendiri adalah pengasas dia sendiri orang Melayu kita. Nah ini kan yang bawah-bawah. Alhamdulillah. Hai Sofia Arafat. Jadinya produk yang masuk dalam Anissa Alamat semuanya yang bagus-bagus, bukan basher-basher. Betul kan Kak Siti? Sebab produk yang dalam kedai saya di Anissa Alamat ni, semuanya kita test dulu.
Dan kebanyakan alhamdulillah yang masuk, yang kekal dengan kita, yang kekal lama yang kita adalah produk yang terbaik. Saya jamin dengan anda produk-produk di Anisa Halaman ni sangat best, sangat sedap, sangat berbaloi. Jadi siapa-siapa yang tak pernah masuk lagi Anisa Halamat, silalah datang ke Anisa Halamat. Kita tutup hari ni, kita tutup. That's why saya tak buat live dekat kedai. Biasanya saya live kat kedai. Tapi hari ni saya tak buat live kat kedai. Saya live je lah kat office. Sementara rehat ni kan saya ada makanan ni, beli kawan-kawan kan. So dekat office pun saya support je kawan-kawan, beli je makanan kawan-kawan jual kan. Dalam office kan kita beli je, support je kawan-kawan. Betul. Kan kat City pun dah rasa sekali ke 2 kali kat City datang kan. Jadinya boleh datang kat Anisa Halamat. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis pukul 8 pagi pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Hai Kak Anisa, morning. Hai Mama Hedis. Mama Hedis Mama Hedis ni sangat-sangat best. Dia seorang titan di Richworks. Saya sangat-sangat inspiring dengan dia, energy dia, humbleness Mama ni memang sangat-sangat best lah. Biasanya kita tengok orang-orang yang berjaya ni semua macam sombong je kan. Kita pun takut nak tegur sebenarnya. Pandai baru sempat masuk. Nanti Mama tengok dari mula Boleh Mama, boleh. Sila tengok mula. Ada drama air mata sekali tadi Mama. Mama lambat masuk. Tapi tak apa, Mama tengok pada start tau. Jangan skip tau. Tanya Mama Hedis ni orang yang sangat humble. Saya sebenarnya terpegun dan saya amazed lah dengan Mama Hedis. Sebab dia sangat down to earth dan sangat tak sombong. Dia cantik, dia lawa. Walaupun dia tak boleh sebut R dengan betul, dia sebut R macam tu. Tapi comel sebenarnya. Dia sangat comel. Saya suka tengok dia. Tengok video dia, tengok live dia. Saya suka cara dia bercakap. Dia sangat energy dan dia semalam pun dia buat live, dia cerita juga pasal dia asal daripada kampung semua kan. Kita semua sama asal daripada kampung semua. Tak ada orang yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba boleh berjaya. Itu kalau dia anak somebody boleh lah kan. Tapi kita ni anak orang biasa-biasa. Kak Nisa ni malu lah Mama. Tak apa, jangan malu Mama. Kita tiap Mama ni. So that's why saya join juga dengan Hedis. Sebab saya suka dengan orang kata energy Mama. Saya suka dengan cara Mama treat orang, treat team dia, ajar team dia sama macam mana Datuk Wira buat. So anak-anak didik Datuk Wira ni saya sangat amazed. Diorang sangat down to earth, diorang sangat polite, diorang sangat baik sangat. So sangat best sebenarnya dalam klik Richworks sebenarnya. Kan. Jadi that's why saya join juga Hedis. Saya merupakan stokis Hedis juga. Kedai saya ada Hedis, batang buruk, the best batang buruk ever. Hedis terkenal dengan the best batang buruk ever. So boleh datang ke Anisa Halamat untuk dapatkan batang buruk. Siapa-siapa yang nak jadi ejen ataupun stokis, boleh je contact saya. Okay, saya akan share nanti cara-cara untuk buat duit dengan Hedis. Gitu. Senang je, sangat senang. Sangat simple je nak buat duit dengan Hedis. Sebab produk tak banyak, 3 jenis tu je. Lepas tu produk makanan. Bagi je tester, orang makan sekali. Daripada pengalaman saya kita bagi tester kat orang, tak kira lah anda bisnes apa pun, kita bagi orang test servis kita ataupun produk kita. Bila kita yakin dengan produk tu bagus, sedap kan, terbaik, orang akan datang, orang akan beli, orang akan join. Itu je. Ya, kita buat duit raya sama-sama. Betul. Nak raya dah kan ni kan, tahun depan. Tak lama lagi. Lepas puasa dulu. Tapi bulan puasa ni you all kena grab cepat-cepat. Sebelum puasa ni lah korang kena buat duit cepat-cepat supaya waktu raya ni korang boleh sponsor
family you all nak tak sponsor duit raya, sponsor baju raya untuk family, yang mana waktu PKP kita tak dapat beraya dengan keluarga kan. So ni lah masanya kita all out, kita buat bisnes betul-betul. Memang tahun 2023 bukan satu tahun yang mudah untuk kita, okay, di mana krisis ekonomi jadinya, tapi tak apa, life have to go on. Okay, life have to go on. So nak tak nak, buat je. Buat je sehabis baik. Yang penting kita cuba buat. Buat, jangan tak buat. Siapa nak jadi rakan niaga Hedis, boleh contact saya. Okay, saya akan share. Ada banyak tips perniagaan yang saya boleh kongsikan nanti. Siapa-siapa yang jadi tim saya, siapa yang jadi vendor-vendor Anissa Alamat pun boleh. Saya akan share macam mana you all nak buat marketing strategi bagi siapa-siapa yang baru buat bisnes lah. Okay, saya tak cakap yang baru buat bisnes tu stop bisnes dan buat Hedis, ataupun stop bisnes join Anissa. Tak ada. Teruskan buat bisnes anda. Okay, tapi kalau anda nak join dengan kami buka dengan tangan yang luas. Welcome aboard. Gitu. Kan. So I welcome you all untuk datang ke Anissa Alamat. Okay, siapa yang nak jadi vendor Anissa Alamat, nak jadi rakan niaga Hedis, nak jadi leader Hedis, boleh je contact saya. Calling. Gitu. Okay, so saya nak makan. Sekejap lagi office dah buka dah. Okay, saya nak sambung kerja pula lagi. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan live lagi. You all ni sebenarnya kan bagi semangat untuk saya live tau. Saya hari dulu saya dah buat live, dan saya train tim saya untuk buat live. Dah okey dah. Lepas tu sendu balik sebab saya dah busy. Saya sibuk dengan hal kerja, dengan business, dengan family lagi. Nanti saya cerita pasal anak saya yang sulung tu, dia ada autism sikit. Yang tu saya cerita lain cerita. Next episode. Siapa-siapa nak tahu cerita pasal saya kan. Next episode pasal, sebab tak ramai orang tahu saya ada anak autism. Di mana taklah teruk sangat, tapi pada awalnya lah. Then nanti saya cerita pasal anak autism ni. Gitu. Siapa yang nak tahu cerita saya selanjutnya, boleh follow saya, boleh like saya. Jadi insyaAllah kalau kita live, kita akan beritahu. Alright. So besok saya akan ke Melaka untuk majlis tahlil arwah ayah saya dan nenek saya dan makcik saya dan adik sepupu saya, tahlil sekitar family lah, tahlil family di Melaka. Dan juga saya ada delivery barang-barang yang family saya kirim daripada kedai saya. Orang Melaka pun dah hargakan produk-produk Muslim, produk-produk BMF. Sebab dia orang tahu produk-produk dekat Anissa adalah produk-produk yang terbaik dan susah nak dapat kat mana-mana. Kian, betul tak? Siapa-siapa yang area Melaka, besok pagi-pagi sebelum subuh saya dah nak gerak ke Melaka dah. InsyaAllah hari Ahad pagi tu saya akan balik sini. Jadi saya akan spend time dengan keluarga saya kat Melaka. Dan di samping kita spend time dengan keluarga tu, sebenarnya saya tak adalah menjual sangat pun, tapi diorang tahu kita buat bisnes apa semua tu kan. Jadi diorang support kita, dan support. Diorang pun mencari produk-produk Muslim. Saya pun ada je supplier saya daripada Melaka. Jadi saya daripada Melaka ni pun ada 3 purpose saya daripada Melaka ni. Saya balik kampung ni, satu majlis tahlil lah, tahlil arwah ni yang paling utama sekali. Kemudian untuk delivery barang-barang yang customer dah order. Satu lagi untuk pick up barang-barang daripada supplier. So saya nak bawa ke kedai. So ada 3 penyebab utamanya saya ke Melaka. Biasanya saya macam tu. Kalau saya ke mana-mana, dalam jadual saya, kalau saya ke mana-mana, saya akan tuliskan kenapa saya perlu pergi tempat ni. Lepas tu lepas tempat ni, pergi tempat lain pula, apa yang kita boleh dapat daripada tempat ni. Jadinya
Alamak, mak saya baru start watching. Hai Ibu. Kita orang baru cerita gosip pasal kisah kita, Bu. Gosip-gosip pasal kisah kita. Semalam saya dah draft. Saya draft sebenarnya. Ni, tunjuk bukti. Draft pada tahun bila apa kita buat semua saya draft. Tapi sebenarnya taklah saya cerita semua. Saya ada yang saya skip, ada yang saya ni kan. Ceritakan saya apa korek-korek pada mak saya sebab kadang kita terlupa kan tahun bila kan. Bila apa kita start berniaga pasar malam lepas tu ibu pun cerita ya tahun ni macam tu. Malam tadi duduk dengan ibu, brainstorm dengan ibu lepas je kelas doc kan, lepas je sesi dengan Dr. Wira tu. Ibu, kita nak kena telling story ni, journey kita, cerita pasal journey bisnes kita ni. Okey, apa-apa pun sharing dengan mak kita. Jadinya apa-apa pun yang kita buat kan, kita kena share dengan orang sekeliling kita. Jangan kita pendam seorang. Kita bahagia ke, kita sedih ke, kita share je dengan orang sekeliling kita. Jangan kita simpan seorang-seorang. Bagi saya, mak saya adalah kawan saya, kawan baik saya, kawan gaduh saya kadang-kadang. Tak puas hati, gaduh je. Lepas tu tempat saya mengadu masalah, tempat saya minta doa, minta keberkatan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya masih ada mak saya. Walaupun ayah saya tak ada, tapi alhamdulillah saya masih ada mak saya. So jangan start drama air mata lagi. Tadi dah drama air mata dah, Bu. Sekarang ni dah saya tak nak drama air mata lagi, dah semua dah ni. So alhamdulillah Kak Siti. Salam makcik. Ibu Nur Hidayah Kaulan ni adalah founder produk Hedis. Puan Rukiah Muhammad tu mak saya. Puan Siti Rodiah ni kawan Cik Razak punya wife. Puan Siti, Cik Razaknya wife. Faham mana kita yang tahu struggle-nya kan Kak Nisa. Betul Mama. Kita je yang tahu macam mana struggle-nya kita dalam bisnes. Macam mana kita nak start tu kan. Jadi kita je yang tahu. Tapi bila kita share macam ni, kadang-kadang benda tu jadi inspiring pada orang lain. Yang mana orang lain pun mengalami situasi. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang yang mengalami situasi yang sama. Jadinya apa yang kita cerita ni, apa yang Nisa cerita ni mungkin adalah sedikit mengait dengan cerita kisah anda semua kan. Kita tahu kan. So yang mana yang baik tu semua kita boleh ambil teladan lah, yang kita boleh ikut. Okay, yang mana yang tak baik tu kita elakkan. Betul tak? Kan? Betul. So itu je pada saya. Saya pun nak makan. Lapar dah ni. Tak makan lagi ni. Alright. So saya jumpa lagi anda semua di live akan datang. InsyaAllah kita akan beritahu bila kita nak live nanti. Sebab hari ni tak boleh. Hari ni kita dah live. Okay. Besok saya dah ke Melaka. InsyaAllah kalau masa tahlil tu nanti kalau boleh saya sempat saya buat. Sebab ada anak kecil ni, susah sikit saya nak buat live. Sebab nak pegang phone, nak layan anak kecil lagi susah. Jadi kadang-kadang tu yang kadang tak sempat saya nak buat live. Kadang kalau buat live, kadang dalam kereta sekejap, boleh janji dapat live sekejap. Betul sangat-sangat. Kan Bu kan? Jadinya insyaAllah saya doakan anda semua diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang terbaik, diberkati Allah. Kak Susila baru masuk. Hai Kak Susila Abdullah. Hai Kak. Saya doakan anda yang terbaik. Semoga bisnes-bisnes anda semua berjaya. Okay. Teruskan menyokong BMF. Teruskan menyokong produk-produk Muslim kita. Teruskan menyokong Anisa Alamat. Datang ke Anisa Alamat. Kalau tak dapat datang Anisa Alamat, kita ada online platform. Kita ada Shopee. Kita ada website. Kita ada Grab. Kita ada Halo Delivery. Kita ada COD Anisa Alamat. So boleh je. Kita ada banyak platform sebenarnya untuk
dapatkan produk Muslim. Apa anda tunggu lagi? Kan? Grab je, cepat grab. Sebab produk-produk di Anisa Alamat sangat-sangat terbaik. So saya doakan anda semua agar dipermudahkan segala urusan. Sesungguhnya segala yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Yang buruk tu, yang tak baik tu semua daripada saya. Saya minta maaf jika saya terkasar bahasa, tersalah cakap, ada yang terguriskan perasaan anda semua. Saya minta maaf. Ada yang kalau saya cerita ni ada yang terkena pada diri masing-masing, saya minta maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, bukan sama air raya saya minta maaf. Tak puas dengar. Aduh, hai. Tak apa, Mama boleh dengar balik mula daripada awal lah Mama ceritanya. Tak nak drama air mata lagi. Nanti kalau cerita lagi, drama air mata keluar lagi. Nak lagi tak. Aduh, dah lah. Tak apa, nanti kita cerita lagi ada episod akan datang tentang anak autism pula. Kita cerita pasal anak autism pula, okey? Kita cerita pasal anak autism. Hari ni kita cerita pasal macam mana saya buat bisnes awal-awal dulu dan apa drivekan saya ke arah bisnes saya ni, dan apa intention, apa niat saya dengan bisnes ni sebenarnya. Dan macam mana, tadi ada soalan Kak Siti tanya macam mana saya bahagikan masa saya, bisnes, kerja, keluarga. Ada setengah orang cakap, boleh ke manage tiga-tiga ni? Memang tak boleh. Kena buat planning yang betul. Kena bahagi masa yang betul. Sebab keluarga perlukan kita, anak-anak kita, suami kita, mak kita, adik-beradik kita perlukan kita. Bisnes perlukan kita juga. Kita masih tak boleh tinggalkan bisnes sendiri saya masih run bisnes saya sendiri. Masih ambil tahu daripada A sampai Z lagi. Dan kerja kita tak boleh hand over pada orang. Orang tak akan puas hati dengan kita kalau kita terus macam tu, tak buat, tak tahu kerja kita kan. Tak baik, tak berkat sebenarnya kalau kita kerja macam tu, tak berkat. So kalau kita nak keberkatan, hai Zati, hai Siti Aisyah. Hai semua, hai. Assalamualaikum. Ramai pula yang masuk kat sebelah ni. Kat Titi dia dah turun sikit. Dekat sebelah ni pula dia dah naik sikit. Macam tu. Tapi alhamdulillah, terima kasih bagi siapa-siapa yang stay lagi daripada awal sampai sekarang. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar luahan hati, luahan perasaan, cerita, history, sejarah-sejarah saya dulu. Okay. So, mana siapa-siapa yang nak tahu lagi sejarah saya, kisah saya, nanti kita cerita lagi. Second story kita pasal anak autism tu nanti. So, nantikan cerita saya nanti. Kita akan, apa-apa saya akan update. Okay, dalam dekat sini tak boleh sebut. Okay, lepas tu saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Macam rich folks pula kan, kaya dan berjaya. So, kita jumpa lagi nanti. Okay Mama, kita jumpa lagi Mama malam ni. Kita ada coaching dengan Mama malam ni. Alright. Okay Mama. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menyokong produk Muslim. Bukan sokong politik sokong produk Muslim Jangan lari arah Jumpa malam ni akak. Teruskan menyokong Anisa Alamat, bukan menyokong Nisa, sokong Anisa Alamat. Okay, teruskan menyokong PMF by Muslim First. Okay, Anisa Alamat menyediakan produk-produk Muslim yang berkualiti dan pelbagai jenis produk anda akan dapat di Anisa Alamat. So, datang ke Anisa Alamat. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Hari Jumaat kita tutup. Kita buka hari Sabtu sampai hari Jumaat pukul 9 pagi sehingga pukul 8 malam. Okey, boleh datang ke Anisa Alamat. Kalau anda bertuah, dapat jumpa saya setiap hari. Saya ada pada hari Senin sampai hari Khamis tu pukul 6 petang sampai pukul 8 malam saya akan berada di kedai. Kalau nak jumpa saya, boleh jumpa waktu tu. Sabtu Ahad saya jarang ada kat kedai. Saya akan keluar. Kalau tak, saya pergi ke sekolah pondok.
saya akan ke Melaka, kadang saya akan pergi ambil stok, kadang saya pergi kadang-kadang saya pergi hantar barang, macam itulah. Kadang ada kelas, kadang saya ada program, macam tu. Jadinya itulah rutin saya. Jadi siapa-siapa yang nak jumpa saya boleh datang ke kedai, ke Nisa Halaman. Jangan cari saya dekat office, marah orang gang. So cari saya dekat Nisa Halaman. Hati-hati akak tahu. Okey, insyaAllah Mama. Terima kasih. Besok pagi pukul 4 pagi nak kena gerak dah Mama. Semalam ni nak kena packing lagi. Itulah lumrah kehidupan saya. Macam mana struggle tak strugglenya kita nak bantu keluarga kita kan. Macam itulah. So keep on doing apa yang anda buat sekarang. Jangan henti, jangan berhenti. Teruskan buat bisnes. Kalau anda buat bisnes, teruskan buat bisnes. Okay, kalau tak ada mentor, cari mentor, cari orang yang boleh guide anda. Okay, kalau anda stuck, cari orang. Kalau anda rasa anda stuck, tak boleh nak grow, tak tahu apa nak buat, cari someone yang kita boleh share masalah. Kadang daripada perspektif kita tak nampak. Kita nampak roadblock je, kita nampak dinding. Tapi dari perspektif orang lain, orang yang bukan daripada bidang kita, dia akan nampak beyond. Dia akan nampak macam mana kita nak tempuh dinding tu, macam mana kita nak pecahkan dinding tu. Dia nampak dah jalan dia, kadang kita tak nampak. That's why pentingnya untuk kita share dengan rakan-rakan circle kita ataupun dengan keluarga kita yang mana memahami kita lah. Mana kalau katakan seorang yang anti dalam ke bisnes ni, katakan orang kerja jabatan tu, jabatan K tu, jadinya tak payahlah cerita pasal bisnes ni dengan dia. Kadang diorang ni tak terbuka hati untuk, ataupun diorang tak nampak apa yang kita nampak. Okay, dengan orang yang bisnes, dengan bisnes ni akan nampak. Macam saya dengan mak saya. Contohnya saya dengan mak saya. Mak saya minat bisnes, saya pun minat bisnes. Dan kita orang nampak apa yang saya cakap tu kan, dia align tau dengan mak saya punya pendapat, dengan mak saya punya fikiran. Jadi kita orang, bila kita align, kita boleh grow sama-sama. Kita boleh big, boleh besar. Tapi kalau katakan macam someone tu dia introvert, dia tak minat, dia kata, kita baru buka mulut sikit nak cakap pasal bisnes ni, dia akan cakap no. So tak payahlah cerita. Tapi saya pernah, saya break the ice juga. Saya cerita juga masalah saya. Sambil saya menangis, saya cerita masalah saya dalam bisnes. Apa menghalang saya grow adalah sesuatu perkara tu. Jadi saya share benda tu, dan bila dia tahu, dia faham apa masalah saya tu, dan alhamdulillah dia boleh terima. Dan dia boleh dengar apa yang saya nak cerita. So don't judge a book by its cover lah, pendek cerita. Kita jangan judge orang. Orang bila cakap no je, kita terus judge dia. Dia ni tak boleh pakai, tak boleh nak masuk dia ni tak boleh. Jangan. Sebab kadang-kadang bila kita keep on, kita belum cuba sehabis mungkin, kita dah give up. So kita kena try sampailah dia cair. Contoh macam kita nak pikat hati suami kita lah, contohnya. So kita nak sesuatu barang, kita nak handbag katakan. I nak lah handbag tu, tapi handbag tu mahal. Husband kita kan, wah apa membazir je. No. Dia akan cakap no kan. Jadinya kita janganlah cakap kita desire, kita nak handbag tu. Contoh kita cakap lah, yang birthday saya tak lama lagi. Cakap macam tu kan. Ikan best kalau handbag saya ni dah koyak lah. Macam tu. Macam nak dapat handbag baru je kan. Macam tu. Bagilah hint sikit kat dia. Ataupun you buatlah something surprise untuk dia ke dinner. Ke ambil hati dia dulu sebelum dia nak minta sesuatu. Itu tips lah sikit kan, cara kita nak ambil hati suami kita kan. So macam tu juga dalam business ni. Tak semua orang boleh terima kita buat bisnes. Dan ada setengah orang dia cakap saya,
kenapa buat dua-dua, bisnes dan bekerja? Kenapa you tak pilih satu je? Bekerja je lah, tak payahlah buat bisnes. Peningkan kepala you tak ada masa ni, you sibuk sangat ni semua kan. Jadi setiap orang ada pandangan masing-masing. Tapi saya kuat sebabkan mak saya, sebabkan suami saya, sebabkan keluarga saya menyokong saya. Itu sebabnya saya kuat dalam bisnes. Sebab semua sokongan-sokongan ini amat penting untuk saya stay pada tahap sekarang. InsyaAllah saya akan growkan lagi bisnes saya. Doakan saya agar Anisa Halamat dapat berkembang maju, dapat membantu semua usahawan-usahawan AKS produk Muslim kita. Itu matlamat utama saya sebenarnya. Banyak kali saya tekankan benda ni, memang itu niat utama saya sebenarnya. Banyak benda saya buat, saya relate dengan niat saya. Sebenarnya hamper yang kita orang buat tu, kita orang tak ada service charge tau. Kita orang cuma charge pada barang-barang yang kita guna je. Kita orang tak ada charge pembuatan. Kalau macam ada pergi ke kedai yang buat hamper, kedai sagu buat apa, barang hamper ataupun door gift ni kan, dia ada service charge. Bila service charge ni, dia akan charge pembuatan untuk kos dia buat lah kan. Tapi kami tak charge kos pembuatan tu, sebab kita dengan niat lillahi ta'ala, kita nak buat ni kerana Allah. Kita nakkan pahala, kita buat ni dengan bersungguh-sungguh. Kita buat ni nak cantik-cantik, supaya orang tengok, orang happy, kita pun happy, kita pun dapat pahala. That's why saya banyak, bila Umi Sakinah, hai Umi Sakinah, bila jumpa orang yang negative thinking, you just say haza min fadli Rabb. Ini saya baru belajar. Bila jumpa orang-orang yang negative thinking, you just say haza min fadli Rabb. Betul tak sebutan saya tu? Takut tersalah sebut. Payah juga kalau salah sebut nanti. Kan, nanti lain pula maksudnya. Apa maksudnya Umi Sakinah? Apa maksudnya haza min fadli Rabb? Kalau boleh terangkan, nanti saya bacakan, saya ulaskan. Lepas tu itulah niat kita kena betul lah. Walau apa pun kita buat dalam kerja kita kita kena buat kerana lillahi ta'ala. Macam pengalaman saya lah. Saya kerja dekat sini. Tadi bukan kata nak habis live ke? Tiba-tiba macam naik pula mata-mata ni. Ramai pula sambung tengok saya ni. Terus tak jadi end. Mama ada lagi tak Mama? Mama Hedis ada lagi tak? Mama Hedis, ya Allah. Lepas tu contohnya lah, kalau dalam bidang kerja kita, okay, saya kerja jabatan kerajaan. Lepas tu kita buat kerja sambil lewa. Kita buat kerja setakat ada je, dan kita tak layan orang tu sepenuh hati kita. Maksudnya saya deal dengan public, dengan aduan dengan public kan. Okey, Umi Sakinah kata maksud dia apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Betul, ini semua anugerah Allah, anugerah Tuhan. Betul. Okey, jelas. Alright, so kita sambung cerita kita tadi ni. Sekejap je, lepas tu saya nak end live dah. Pukul 2 dah. Sekejap ni nak masuk office dah balik. Lepas tu dan tak berkat. Bila tak berkat, orang akan bercakap tentang kita. Dia tu kenapa muka masam je buat kerja, tak ikhlas pun buat kerja kan, tak ada very rude kan, macam tu kan. Macam tu sebab saya deal dengan public, dengan orang ramai. Okay, saya deal dengan orang ramai. Jadinya saya kena tunjukkan contoh yang terbaik untuk company ni, untuk jabatan kerajaan ni, jabatan ni. Jadinya kita adalah frontliner jabatan ni. Jadi kita kena tunjuk yang terbaik kepada orang ramai, supaya orang ramai dapat a good views lah, a good feedback terhadap organisasi kita. Sebab tu penting, kita kena ikhlas, kita kena jujur, kita kena mesra lah. Kan memang saya seorang introvert, tapi takkan orang masuk je, orang bagi salam, orang senyum kat kita nak masam, kita nak buat tak tahu kan. So kita kena balas senyuman, ya, waalaikumsalam, ada apa yang saya boleh bantu, macam tu kan.
mesra dengan orang, cari tahu apa masalah dia, apa yang boleh kita bantu. Lepas tu cuba selesaikan masalah dia sebaik yang mungkin. Kalau kita tak dapat selesaikan masalah dia, tak apa tuan, cik ke puan ke, saya tak mahir dalam bidang ini, bukan bidang saya, tapi tak apa, saya boleh cuba untuk bantu tuan. Apa kata saya refer pada jabatan-jabatan lain dahulu, kemudian saya akan get back to you, ambilkan nombor telefon dia, details dia semua kan. Nanti kita cuba selesaikan masalah dia, tanya pada kawan-kawan, tanya pada jabatan-jabatan. Kalau isu macam ni nak selesaikan, jabatan apa yang terlibat, apa yang respon yang kita perlu bagi pada public tu kan, apa jawapan yang kita, sebab public ni nak jawapan soalan-soalan aduan dia ni semua, dia nak jawapan. Jadi kita call balik, Encik, berkenaan dengan isu tadi tu, Encik kena refer pada jabatan-jabatan ni dan cara dia macam mana, gini. So diorang akan appreciate bila kita cuba selesaikan masalah dia. Walaupun kita tak tahu, kita cuba selesaikan masalah dia. Walaupun taklah selesaikan masalah, tapi cuba tunjukkan lorongan yang betul untuk dia pergi. Jadi dia akan appreciate, dia akan doakan, semoga puan, terima kasih kerana bantu saya. Dia akan cakap lah, terima kasih bantu saya doakan puan, semoga puan dipermudahkan urusan. Terus dia akan doa. Sebab kita tak tahu doa antara orang-orang ni, siapa doa yang Allah akan angkat. Walaupun dia orang Islam ke, tak orang Islam ke, kita tahu. So be kind to all, okay. Build a good relation dengan semua orang, tak kira kaum lah sebenarnya. Tapi saya nak letakkan niat saya tu kepada macam Rasulullah SAW. Dia perjuangkan agama Islam, dia tidak menolak, macam ni, dia tak ada bermusuh dengan orang kafir, tapi dia perjuangkan agama Islam. Itu yang saya pegang lah. So saya pegang pada produk muslim, usahawan muslim. Saya nak naikkan nama-nama dan ekonomi umat Islam kita ni, supaya usahawan-usahawan Islam, usahawan muslim kita ni boleh berjaya seperti mana usahawan yang dah kaya raya sekarang, yang bukan muslim. Kita nak ke arah itu, kita nak sejajar, kita nak selaras dengan diorang, dan kalau boleh kita nak lebih daripada diorang. Itu je. Okay, alright, itu saja cerita pasal saya. Panas saya coloteh ni bab agama semua keluar, bab cerita, kisah air mata, drama, semualah ada sebenarnya. Banyak tips sebenarnya saya cerita, kongsikan selama 2 jam ni. 2 jam dah ni. 2 jam ni kan. So saya harap anda semua dapat iktibar, dapat something daripada perkongsian saya hari ini. So insyaAllah kita akan kongsi lagi nanti tentang anak autism. Sebab cerita saya, apa yang saya ceritakan pada hari ini adalah based daripada pengalaman saya sendiri. Cerita tentang diri saya sendiri, bukan cerita orang lain. Jadinya saya lebih tahu, dan keluarga saya lebih tahu, rakan-rakan seperjuangan saya lebih tahu. Jadinya cerita yang saya cerita ni tiada tokok tambah. Ianya adalah benar, semata-mata benar. Cerita kisah benar. Jadinya saya harap anda semua dapat something, dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi dari masa ke semasa. Jangan lupa, okay, follow saya. Follow di Nisa Halamat, follow di page Nisa Halamat. Okay, nantikan update-update daripada kami, dan sokong kisah seram. Kisah seram tak ada lagi, belum. Next episode kisah seram. Ada banyak sebenarnya kisah seram, banyak benda yang saya nak cerita, banyak kisah. Tapi next ceritalah, tak Kang live kan tak berhenti, saya tak boleh bekerja Kang. Okay, alright, so saya doakan anda semua sihat walafiat, okay, dipermudahkan segala urusan. Yang mana ada sepupu saya tengah buat umrah sekarang ni, saya doakan agar umrahnya tu mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Doanya semua diangkat dan diberi kesihatan yang terbaik. Esok je cerita seram. InsyaAllah. So kita jumpa lagi insyaAllah nanti akan datang.
Tak baik-baik semua saya sebab menangis tadi ni. Itu namanya menangis betul, bukan menangis berlakon ya. Menangis betul-betul sebab kisah benar kan. Okay, so jumpa lagi pada live akan datang insyaAllah. Terima kasih semua banyak-banyak siapa yang menyokong saya. Saya minta maaf pada hujung rambut sampai hujung kaki. Nanti kita akan live, kita akan beritahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih. Bye semua.